Sabah disasar mengutip sehingga 1.2 bilion ringgit setahun menerusi projek penanaman kelapa berpenghasilan tinggi yang dilaksanakan di Paitan, Beluran. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata projek bernilai 400 juta ringgit itu di kawasan seluas 2,000 hektar itu juga dijangka mampu mewujudkan lebih 4,000 peluang pekerjaan. Katanya projek itu yang merangkumi pembinaan kilang pemprosesan produk berasaskan kelapa adalah antara pelaburan yang direalisasikan menerusi inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya. Haji berkata kerajaan negeri turut memegang 30% kepentingan dalam projek itu yang dikendalikan syarikat tempatan dari Selangor, Linaco Resources Sendirian Berhad. Sementara itu Haji yang juga Menteri Kewangan Negeri memberi jaminan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah akan terus melaksanakan agenda pembangunan untuk membawa kemajuan kepada negeri dan rakyatnya. Manakala Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Bong Mokhtaradin menekankan persediaan jentera Barisan Nasional perlu menjadi keutamaan sebelum berdepan pilihan raya umum ke-15. Katanya PRU 15 adalah peperangan besar dalam politik selepas kekalahan BN pada PRU 14. Bong Mokhtar yang juga Ketua UMNO Sabah berkata demikian ketika diminta mengulas ucapan dasar Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang akur kepada pilihan akar umbi yang mana sebanyak 186 bahagian daripada 190 bahagian UMNO yang bermesyuarat bersetuju agar pemilihan parti diadakan selepas PRU. Zahid dalam ucapan dasarnya berkata keputusan itu bukan keputusan beliau sendiri, ianya diputuskan oleh akar umbi dalam mesyuarat bahagian masing-masing dan sudah menjadi kelaziman sebelum ini bahawa pemilihan parti diadakan selepas PRU yang sudah bertahun-tahun diamalkan. Menurut Bong Mokhtar, mesej Ahmad Zahid dalam ucapan dasar itu jelas agar jentera BN di semua peringkat perlu diperkukuhkan demi membentuk gerak kerja yang tersusun dan rapi bagi memastikan kemenangan BN pada PRU 15. Jelas Bong Mokhtar lagi misi utama sekarang ialah bagi memastikan kemenangan BN dalam PRU 15 bagi mengemudi pentadbiran negara selepas kegagalan dua kerajaan sebelum ini. Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mewujudkan kestabilan politik menyebabkan ekonomi negara terjejas dan kebajikan rakyat terabai. Kita terbuka, kita teliti secara mendalam, kita lihat mana-mana pihak, tidak semestinya Gabungan Rakyat Sabah, tidak semestinya UMNO. Kita lihat bagaimana kedudukan kita, kata Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal hari ini. Itu maklam balas bekas Ketua Menteri Sabah itu ketika ditanya mengenai kemungkinan Warisan akan mengadakan kerjasama dengan JRS memandangkan Barisan Nasional tiada dalam gabungan itu. Beliau mengakui Warisan memang perlu mengadakan kerjasama dengan parti lain kerana menyedari sukar untuk mereka berjuang secara bersendirian. Bagaimanapun ahli Parlimen Sempurna itu berkata Warisan tetap bersedia untuk berhadapan dengan PRU yang dijangka diadakan pada bila-bila masa dari sekarang. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP berjaya merampas sebanyak 3,870 tan metrik minyak masak dalam serbuan di sebuah kilang pembungkusan di Tawau semalam. Dalam operasi jam 6.40 petang itu, serbuan dijalankan terhadap kilang berkenaan selepas disyaki melakukan kesalahan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNHCP Tawau, Sam Aminuddin berkata hasil pemeriksaan mendapati premis berkenaan disyaki memiliki barang kawalan minyak masak dalam keadaan menimbulkan syak munasabah terhadap kesalahan mengikut Peraturan 13-1 PPKB 1974. Katanya pasukan penguatkuasa kemudiannya melakukan rampasan sebanyak 29,699 tan metrik minyak masak subsidi dan 3,848 tan metrik minyak masak industri. Menurutnya, KPDNHCP akan menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 ke atas pemilik premis. Jika sabit kesalahan, premis berkenaan boleh didenda tidak melebihi 1 juta ringgit bagi perseorangan atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, situasi penurunan kes baru COVID-19 di Sabah kepada hanya 421 kes hari ini dengan kebanyakan daerah mencatat jangkitan yang rendah menunjukkan tanda penstabilan jangkitan virus berkenaan.
Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata, andaian itu berdasarkan bilangan daerah mencatat satu angka hari ini yang banyak iaitu 13 daerah. Katanya daripada 11 daerah yang mencatat kes 2 angka juga menyaksikan hanya 5 daerah mencatat lebih 20 kes dengan jumlah tertinggi sebanyak 55 kes di Tuaran. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.